warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah tuan-tuan bagi mengingatkan kepada tuan-tuan hari ini tuan-tuan 14 hari bulan ni maknanya kita sudah ke udara betul-betul. Tuan-tuan, 121 hari, tuan-tuan. 4 bulan, 1 hari. 121 hari. Setiap pagi dan setiap malam, tuan-tuan, hanya kita cuti sebentar waktu menghormati datangnya Aidilfitri itu. Yang lainnya, tuan-tuan, tidak perlu gagal lagi. Allah berikan kekuatan kepada para penonton. Allah berikan kekuatan kepada saya seluruhnya untuk meneruskan sikit juadah keimanan, juadah ilmu-ilmu Islam disajikan kepada tuan-tuan dan puan supaya kita bertambah cinta kepada Allah, bertambah kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk itu jalan untuk mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Para penonton yang meneruskan malam ini, kita meneruskan lagi tradisi. Minta maaf tuan-tuan, terlewat sikit, ada masalah teknikal sikit yang kita selesaikan. Dan kita ada 2 orang ahli panel malam ni. Yang pertama, yang berbahagia Ustaz Dr. Zamri Mantop, tuan-tuan dan puan, Al-Hafiz. Alhamdulillah, yang pernah mengikuti kita, tuan-tuan kenal dia, tuan-tuan. Tak ada siapa tak kenal dia. Anak-anak belasan tahun, orang-orang berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, saya tak fikir orang tak kenal Dr. Zamri, tuan-tuan dan puan. Inilah guru Al-Quran kita. Inilah guru-guru asal awal-awal. Selain daripada Tan Sri Almarhum Hasan Azhari, inilah di antara orang yang berada di corong radio, yang berada di TV-TV, di kacamata di kaca TV dan sebagainya untuk mengajar kita kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, yang kedua, ini tuan-tuan, ini dipanggil top fan. Dalam Facebook dipanggil top fan kita, tuan-tuan. Yang mengikuti kita daripada awal sampai sekarang ni, tak jemu-jemunya. Dan dialah orang yang bertanggungjawab meringkaskan, bagi summary kepada perbincangan selama 1 jam 10 minit, 1 jam 15 minit itu dengan detail summary-nya. Point by point, point by point, point by point. Tidak meninggalkan satu pun sebenarnya the main points yang dibincangkan, yang diutarakan oleh ahli-ahli panel misalnya. Tuan-tuan puan, tidak lain tidak bukan, kita panggil nama timbangannya Cikgu Suzy, tuan-tuan, Cikgu Suzy. Allah, Cikgu Suzy bersama kita, guru cemerlang, guru kimia cemerlang, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah duduk dalam senarai guru-guru yang teratas, yang naik pangkat, yang naik beberapa tangga pangkat atas kecemerlangannya, alhamdulillah. Kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan beliau terus cemerlang dan sekarang sedang buat PhD, tuan-tuan dan puan. Diharapkan beliau berjaya dan tidak lama lagi bergelar Dr. Suzy. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak memulakan dengan menjemput yang berbahagia Dr. Zamri untuk memulakan perbincangan. Apa yang nak diperkatakan kepada para penonton, ribuan yang sedang menyaksikan kita pada malam ini, Ustaz, kalau tajuknya ialah Buta Al-Quran. Sila Ustaz dalam 3-4 minit begitu. Sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil qail man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Datuk Dr. Hassan Ali selaku yang mengemudi
majlis pada malam ini daripada Yayasan Sabha. Tidak ketinggalan sahabat panel daripada ataupun Cikgu Suzy. Kita doakan juga Dr. Suzy insya-Allah qariban dekat. Yang turut serta pada malam ini, yang banyak menyumbang summary kepada live selama ini. Alhamdulillah, dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menceritakan tentang buta Al-Quran, ya, ia adalah bukan sesuatu benda yang disebut omong-omong kosong lah. Tetapi ia ada asasnya yang tersendiri. Walaupun kita melihat makin ramai rakyat Malaysia yang berminat mempelajari Al-Quran, makin ramai yang boleh mendendangkan dengan Al-Quran dengan taranum yang begitu hebat. Bahkan terkenal Malaysia sebagai menganjurkan tilawah Al-Quran sehingga peringkat antarabangsa, dan kita mempunyai johan-johan antarabangsa. Tetapi dalam masa yang sama, mereka yang tercicir dan buta Al-Quran ini masih ada di sana dan di sini. Ya, maka dia sama naik. Yang kehebatan Al-Qurannya pun naik, yang butanya pun sama naik sesuai dengan kenaikan rakyat Malaysia yang bertambah banyak, sekitar 29 juta sekarang. Maka oleh sebab itu, walaupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut kalau ulama salafun as-salih dahulu dia risau ataupun dia lebih mementingkan ilmu dirayah. Dia ada dua, riwayah dan dirayah. Riwayah ni lebih kepada yalah, kalau Quran ni pembacaan dia, kalau hadis dia matan dia. Tetapi kalau dirayah adalah lebih kepada kefahaman dia, makna Al-Quran. Sehinggalah dikukuhkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia kata seseorang itu boleh digelar ahli Al-Quran walaupun tidak pandai dan berdengung baca Al-Qurannya. Tetapi dia memahami dan mengamalkannya, dia boleh digelar sebagai ahlul Quran. Sebab objektif asal Al-Quran, kitab petunjuk untuk diamalkan. Ya, umat terdahulu salafun as-salih dia lebih mementingkan ilmu makna, ilmu dirayah. Tetapi umat mutaakhir ini kadang-kadang dia mementingkan ilmu riwayah. Itu dia cerita dalam kitab dia Fiqhul Aulawiyat. Fiqh keutamaan, fiqh priority. Maka ketika itu bukan kata salah, tetapi janganlah gundah gulana bagi mereka yang tidak hafiz Quran, tidak boleh orang kata membaca Al-Quran dengan berdengung dan sehingga johan antarabangsa dan sebagainya, tetapi memahami dan cuba mengamalkan sebaik mungkin, sudah dikira sebagai ahlul Quran insya-Allah. Apatah lagi kalau boleh membacanya, riwayahnya dengan baik, dengan qiraat, dengan taranum, dengan berdengung dan seumpama dengannya. Itu pun kita melihat di luar sana ada mereka yang masih buta Al-Quran. Syahadah pun masih tak reti, rukun iman, rukun Islam pun rintang pukang. Dan kadar mereka ni pada setiap kelas dibuat kajian tak kurang dalam 6 hingga 7 orang. Satu kelas bagi setiap sekolah menengah. Bagi setiap kelas. Dan ini adalah satu statistik yang membimbangkan, yang menyebabkan kita memilih tajuk pada malam ini untuk kita mulimkan dan bincangkan, iaitu buta Al-Quran. Itu cek kosong yang pertama, pusingan pertama. Alhamdulillah. Cantik tuan-tuan dan puan. Ya. Brief and sweet, short and sweet tuan-tuan dan puan. Ya. Pendek dan sangat meyakinkan. Alhamdulillah. Begitulah tuan-tuan, ahlul Quran ini. Kalau bercakap tak banyak tuan-tuan. Bercakap tak banyak, buat banyak. Bercakap tak banyak, baca Quran banyak. Bercakap tak banyak, mengamalkan Quran banyak. Inilah yang ada kepada Dr. Zamri tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita pergi kepada Cikgu Suzy. Cikgu ya. Tadi kita nak sebut, dah disebut tentang riwayah dan dirayah ya, yang disebut oleh ustaz tadi kan ya. Tapi saya nak pergi kepada pengalaman cikgu sebagai cikgu. Cikgu Suzy mengajar tingkatan 5. Tingkatan 5 maknanya 17 tahun. 17 tahun kita balik dah sudah 13 tahun, maknanya 4 tahun sudah balik. Sudah balik maknanya segala-galanya terletak kepada dirinya sendiri. 2 malaikat rakib dan atid berada pada bahunya, insya-Allah, untuk mencatat amalan-amalan yang baik, amalan yang buruknya tuan-tuan. Di antaranya ialah yang akan dicatat tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran ini ialah asasnya. Al-Quran ini ialah tapaknya. Al-Quran ini ialah paksinya. Kalau itu tidak ada, terumbang-ambing. Berapa ramai student kita yang terumbang-ambing. Berapa ramai orang intelek-intelek yang terumbang-ambing. Berapa ramai golongan profesional yang terumbang-ambing. Berapa ramai orang kaya-kaya pun
yang terumbang-ambing. Saya cakap ni cara general saja, tidak menunjukkan kepada siapa-siapa. Okey, fenomena keterumbang-ambingan ini dalam konteks buta Al-Quran, macam mana cikgu saksikan di kalangan murid, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan guru-guru dan sebagainya. Sebab tuan-tuan dan puan, kita berdiskusi beberapa malam yang lepas, seorang mengatakan, pensyarah universiti mengatakan kawan-kawan dia, kawan-kawan lecturernya ada PhD dan sebagainya, tapi bila tentang Al-Quran ni 80% daripada mereka dan lebih tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang golongan sedemikian tidak boleh membaca Al-Quran, bayangkan petani, bayangkan nelayan, bayangkan penganggur, bayangkan orang-orang yang berada di strata yang rendah dalam masyarakat. Macam mana cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk, Doktor. Okey. Kita baru habis musim pandemik yang PKP, sekarang musim PKPP. Okey, dalam surah Al-Baqarah disebut ayat 152, ingatlah pada Allah, syukurlah pada Allah, sesungguhnya Allah akan mengasihi kita. Bila kita mengingat konsep ni, bila satu kajian dibuat baru-baru ini, didapati pelajar-pelajar yang memula untuk sesi persekolahan baru, kesiapsiagaan dia agak kurang. Kerana apa? Dia melebihkan masa dengan media sosial, malahan masa bersama keluarga adalah kurang. Di situ dapat dikaji, masa untuk mereka tidur agak lewat. Ini dapat dikaitkan juga dengan bagaimana solat mereka. Tanpa mereka sedar, soal sidik dan tinjauan yang kita buat itu menunjukkan bahawa ia juga melibatkan solat. Kita tahu solat itu adalah komponen utama, di mana solat itu adalah tiang agama. Apabila bayangkan peratus pelajar yang tidur lewat dan bangun lewat lebih kurang pukul 10 pagi, bagaimanakah solat mereka? Bila melibatkan solat tersebut, mereka abaikan bagaimanakah dengan Al-Quran. Saya akui generasi sekarang sama naik, ada yang boleh bahagian tahfiz dan sebagainya. Kita akui, termasuk diri saya bukanlah pakar hafaz kan, tetapi saya cuba untuk memahami dan cuba mengamalkan apa yang makna Al-Quran. Untuk bahagian guru-guru, saya rasa kebanyakan guru-guru sudah mempunyai kesedaran tersebut. Tetapi bila kita fokus kepada kalangan pelajar-pelajar pada hari ini, terutamanya kepada pelajar Muslim, ia agak meruncingkan. Kajian didapati bahawa keruncingan solat ada kaitan komponen dengan Al-Quran juga. Bila solat dia tidak diendahkan, tidak dibangunkan mengikut waktunya, begitu juga dengan Al-Quran. Pagi tadi saya ada menggantikan sebuah kelas. Saya ada menanyakan, lepas saya mengajar, walaupun saya guru ganti, saya ada mengajar topik sains tentang lapisan ozon, saya ada mengatakan mereka, saya kaitkan sikit dengan Allah sebab ciptaan, dan saya tanya pasal solat. Bila tanya solat, macam mana masa musim PKP kita dapat feedback begitu, dan saya kata, bagaimana dengan Al-Quran? So mereka baca, tetapi untuk memahami dan mengamalkannya, kadang-kadang katanya. Saya kata bagaimanakah begini berjadi? Kerana budaya mungkin didikkan daripada keluarga. Mungkin asas didikan keluarga, sebab bila umur dah 17, kita anggap bahawa pelajar-pelajar tersebut boleh mencari agama, boleh menguruskan diri sendiri. Di sini saya nampak latar belakang keluarga, didikan agama daripada keluarga tu sangat-sangat penting. Pembudayaan tersebut. Tambahan pula musim PKP, sama ada satu keluarga itu dapat berkumpul bersama mengimarahkan solat atau sebagainya, atau merapatkan atau mendekatkan ahli keluarga dengan agama, itu adalah tanda persoalannya. Ia berbalik kepada latar belakang keluarga, didikan agama, ibu bapa kepada anak-anaknya. Dan apa masalah yang kita hadapi sekarang ialah media sosial dan gadget. Gadget itu yang membuatkan pelajar-pelajar kita pada hari ini, jiwa remaja semua ini akan lebih tertumpu kepada gadget tersebut dan menyebabkan budaya Al-Quran itu kurang dan meruncing.
Di sini Datuk saya rasa faktor utama didikan keluarga kita untuk mewujudkan ekosistem sesama keluarga untuk check and balance. Sebab ibu bapa yang sudah mencari rezeki untuk mencari pekerjaan untuk keluarga, dia bila anak sudah meningkat dewasa umur 17, mereka menganggapkan bahawa anak-anak mereka boleh berfikir secara rasional dan boleh mencari agama, membaca Al-Quran. Mengharapkan ustazah dan ustazah di sekolah, ustaz untuk membantu dan membimbing mereka. Okey. Ustaz Datuk saya rasa. Ya, okay. Alhamdulillah. Tuan-tuan, apa yang disebutkan, kajian yang ringkas yang dibuat di peringkat sekolah untuk melihat bagaimana pelajar-pelajar menghabiskan masa COVID-19. Sekolah telah pun dibuka, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kemudian tu sekolah akan dibuka pula untuk pelajar-pelajar yang lain menjelang pada 15 hari bulan ini, tuan-tuan dan puan. Apa yang saya nak sebutkan yang disebut oleh Cikgu Suzy tadi ialah faktor keluarga. Kita sudah berbincang 121 hari dah tuan-tuan. Saya tengok tak ada perbincangan kita dalam tajuk apa pun tidak menyentuh mengenai fungsi ibu bapa, fungsi keluarga dalam membentuk anak-anak, membentuk diri mereka, membentuk anak-anak, membentuk ahli keluarga. Termasuklah malam ini Cikgu Suzy terus menyebutkan bahawa ekosistemnya, ekosistem keluarganya di mana mak dan bapa menjadi sepatutnya menjadi role model kepada mereka, tetapi sayang sebagainya mak bapak tidak berfungsi dalam hal untuk membawa Al-Quran dan agama dalam kehidupan mereka. Saya nak minta sikit komen daripada Dr. Zamri. Menyebut tentang keluarga ni tadi, tentang keluarga. Cuba kita tanyakan berapa keluarga betul-betul di Malaysia ni, di Selangor ni, di mana, di Kuala Selangor, di Kelang tempat saya, betul-betul menjadikan Al-Quran itu betul-betul constitution dalam hidup dia. Constitution dalam hidup keluarga. Menjadikan dia perlembagaan dalam keluarga, perlembagaan kepada diri, perlembagaan kepada jiran tetangga, perlembagaan kepada masyarakat dan akhirnya perlembagaan kepada negara dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut perlembagaan itu, tuan-tuan dan puan, adalah merupakan satu-satu yang tidak boleh tidak kita boleh lakukan. Kalau tidak, perlembagaan dunia pun hukuman akan dilakukan kepada kita. Apalagi Al-Quran itu adalah perlembagaan dustur, tuan-tuan dan puan, kepada kehidupan kita. Macam mana kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau misalnya Al-Quran yang merupakan kitab yang paling agung, tak ada lagi yang paling agung daripada Al-Quran. Itulah mukjizat yang paling agung yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari peringkat diri, dari peringkat keluarga, kebanyakan daripada kita tidak memandang berat dan meremehkan. Ada rumah yang tak ada Quran. Satu masa dulu, cikgu, saya buat kajian dululah, masa bekerja dulu buat kajian. Ada rumah tak ada Al-Quran. Tak ada Al-Quran. Pergi rumah lain, Al-Quran tak ada. Adalah kitab Yasin, buku Yasin yang dah usang. Buka-buka, muka 5. Muka 1 dah tak ada, muka 2 dah tak ada, muka 3 tak ada, muka 4 tak ada, muka 5 saja yang ada. Itulah kita letakkan di mana Al-Quran dalam kehidupan kita. Agaknya Dr. Zamri nak komen sikit tentang itu. Sila Doktor. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Datuk. Bila Cikgu Suzy tadi menyebut tentang perkara itu yang memberikan kita kesinambungan untuk membicarakan pada pusingan ini sangat cantik. Kerana boleh dikatakan indikatornya kalau apabila seseorang itu jauh daripada Al-Quran, buta Al-Quran, bahkan Datuk kata tidak mempunyai Al-Quran kat rumah, sebenarnya itulah juga tahap keberagamaan mereka. Tahap mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sebenarnya membimbangkan kita. Dia sama tu ketika mana sahabat saya Ustazah Islamiyah, dia pernah berkongsi cerita bagaimana pelajar-pelajar yang ataupun mahasiswa yang bermasalah di UIA yang dibuat kajian, yang selain dia ada beberapa titik pertemuan di kalangan mereka ini. Satu titik yang sama, ada 2-3 titik yang sama bila masalah-masalah ini berlaku. Iaitu yang pertama, mereka tak ada tujuan hidup. Tak tahu sebenarnya hidup ni sebenar-benarnya apa yang nak dikejar. Kemudian mereka culas dalam solat, itu titik yang persamaan yang kedua bagi mereka yang bermasalah, bagi mahasiswa ini, yang peringkat mahasiswa pula. Dan yang ketiga memang Quran jauh dalam hidup mereka. Ini yang dikatakan sinonim oleh Cikgu Suzy tadi, bagaimana bila agamanya, Qurannya, kan, kehidupannya dengan Allah SWT semua kait mengait. Sebab Dr. pun kata tadi, Quran itu sebagai asas.
Oleh sebab tu saya nak katakan antara sebabnya selain daripada keluarga tadi yang ditonjolkan dalam perbincangan kita, tetapi ia membawa sebenarnya secara langsung juga adalah lifestyle yang disebut sebagai kemodernan ini. Ada kalanya package-nya menyebabkan manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Package kemodernan dan kesibukan itu kadang-kadang dia punya risiko, walaupun ialah kemajuan tu bagus, tetapi kadang-kadang dia punya package, dia punya kesan sampingan dia adalah kesibukan yang mengakibatkan kita dengan Allah ni yang sepatutnya ada masa 1/3 kan, kalau Nabi ajak, sudah semakin terabai. Bahkan mereka punya pusing ataupun fikiran ibu bapa penjaga ini lebih kepada apa yang disebut sebagai makan, yang kadang-kadang Quran menyebut na'udzubillah ulaika kal an'am, tak ubah seperti mana binatang ternak, na'udzubillah. Satu perumpamaan yang menampar kita semua. Kalau kita pernah pergi pasar borong ya Datuk ya. Ya. Pasar borong, kita beli ayam yang masih hidup dekat apa dia panggil, dekat sangkar dia tu. Bila kita buka dia untuk sembelih, tukang sembelih tu dah nampak pisau depan ayam tu memang tak lari, tuan-tuan. Pasal apa tak lari? Muka toya je. Pasal apa toya? Sebab dia fikir Den lari kan tak terjamin dodak Den. Kalau Den ada kat dalam ni paling kurang 3 kali sehari Den terjamin dodak Den. Dia fikir perut dia, tuan-tuan. Dan ketika mana dah nak ambil dia tu dah, pisau tu dah tajam. Kita halau ayam tu. Tak bergerak, tuan-tuan. Gerak pun sikit-sikit je. Sebab apa? Dia fikir dalam sikit. Kalau Den lari ni kan, malam ni kan tak boleh nak menunggang gaya macam mana. Sebab dalam ni ramai ayam-ayam yang lain ni boleh kutunggang. Maknanya hanya dipikirkan bawah perut dia. Ya? Maknanya kalau manusia pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, paginya fikir nak makan, tengah hari fikir makan, kerja pun hanya untuk makan dan perut dia, malam hari fikir nak menunggang dengan pasangan gaya macam mana, na'udzubillah. Maka ini perumpamaan yang sinis daripada Allah. An'am. Mereka tak ubah seperti mana binatang ternak. Balhum adal, Allah kata. Ada kalanya mereka lebih dahsyat. Kerana apa? Kerana ayam pasar borong pun tak LGBT, bos. Tapi tengok-tengok manusia pula LGBT. Allahu Akbar. Maka ini yang dikatakan ulaika kal an'am. Tak ubah macam binatang ternak, ada kalanya lebih teruk. Maka oleh sebab itu, kita bukan menolak teknologi seperti ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi selalu sebut tak ubah seperti mana yang disebut sebagai pisau ya. Dalam teknologi ni, pisau ni boleh buat potong daging, potong kek, siang sayur, tetapi pisau juga boleh menjadikan seseorang tu membunuh seseorang yang lain. Maka kawalan diri untuk mengawal teknologi ini supaya semuanya boleh dihalakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu cabaran yang besar. Sebab permulaan ni saya sangat pantanglah kalau ibu bapa terlampau memberikan gadget terlampau awal kepada anak untuk dimiliki atas namanya sendiri. Ya, saya betul-betul risau kerana dunia yang langit yang begitu terbuka ini, kita bukan kata tak mampu untuk belikan untuk anak-anak berapalah sangat harga gadget tu. Tapi yang kita risaukan bagaimana kawalan kendirinya dalam keadaan saintifiknya mereka masih lagi tak ada siapa sebut namanya dari sudut sana pertimbangan yang begitu normal sehinggalah sampai umur 25 tahun, saya lupa nama alat dekat belakang otak ni, mereka yang mentah ini dapat memegang satu gadget yang tanpa sepadan, semuanya ada. Bahkan Dr. Siddiq Baba pernah menyebut dalam kajian dekat UAE, 90% unsur di gadget di internet ni adalah unsur seksual. Kadang-kadang kita tidak jemput pun dia pop up depan mata. Betul. Maka kalau ibu bapa yang terlampau memberikan pemilikan gadget kepada anak-anak dengan usia yang begitu awal dan muda, tambah pula sebelum tamat persekolahan lagi, ini adalah satu yang bagi saya lebih menghalakan pisau untuk membunuh anaknya sendiri secara senyap. Na'udzubillah. Tetapi kalau boleh pakaikan mak bapak punya, kalau dia nak pinjamkan sekejap. Dalam keadaan ada passwordnya yang tersendiri. Dan kalau misalnya kanak-kanak dibuat kajian lebih kurang 1 hari maksimum, tak boleh lebih daripada 2 jam begitu. Kalau tidak ada efek kepada perkembangan otak dan seumpama dengannya, saya ingat ini boleh sedikit membaiki keadaan keluarga yang dah tak kisah pun dengan anak, kepenatan bila balik kerja, dah tak fikir dah pasal Quran, pasal solat anak, dan terdedah pula dengan unsur-unsur yang negatif yang ada dalam media sosial. Ini memburukkan lagi keadaan Datuk. Ya, Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Cantik betul jawapan. Tuan-tuan dan puan para penonton yang bersekalian, saya harap tuan-tuan dan puan-puan bagi perhatian sikit pada malam ini tuan-tuan. Kita memang dah sebut perkara ini tetapi diulang lagi oleh Dr. Zamri tuan-tuan. Bahaya gadget ni tuan-tuan dan puan. Mana-mana pun anak kampung, sekampung-kampungnya, seterpencil-terpencilnya pun anak itu tuan-tuan terumbang-ambing, diombang-ambingkan oleh gadget ini. Dan gadget yang paling nakal akhir-akhir ini tuan-tuan, dalam gadget itu juga terdapat perjudian. Dalam gadget itu juga terdapat tentang seks, masalah seks. Tuan-tuan dan puan, inilah satu budaya yang namanya hedonistic culture. Apa dia hedonistic culture? Budaya gairah, budaya nafsu, budaya syahwat. Inilah salurannya gadget-gadget inilah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bayangkan, bila anak kita ketagih dengan itu, satu hari tak tengok benda-benda yang begitu tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Macam mana benda itu dia tengok tuan-tuan? Hal-hal mengenai seks mereka tengok. Macam mana mereka nak usalli fardhu dhuhri 4 rakaat tidak ada lillahi ta'ala. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir sajalah tuan-tuan. Sebab itu saya nak pergi pada Cikgu Suzy. Terima kasih Doktor. Cantik betul jawapan dan ulasan Dr. Zamri tadi tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan para penonton yang hormati sekalian, terutama anak-anak ni. Tuan-tuan dah tahu kita punya tajuk buta Al-Quran. Patutnya sudah dibariskan anak-anak kita. Tuan-tuan boleh pakai tuan-tuan boleh pakai notebook ke yang besar sikit screen untuk kita kumpulkan anak-anak untuk berhimpun melihatnya pada malam ini tuan-tuan. Saya nak pergi pada Cikgu Suzy. Cikgu, ini masalah mewakil-wakilkan. Saya nak sebut mewakilkan begini. Kebanyakan ibu bapa tuan-tuan, hal mengenai pendidikan termasuk Al-Quran, termasuk sembahyang, diwakilkan kepada orang lain. Diwakilkan daripada awalnya kepada misalnya guru-guru agama. Diwakilkan kepada kelas-kelas pengajian. Diwakilkan kepada itu dan ini, dibantu dan ini. Diwakilkan kepada Tuan Imam. Diwakilkan kepada Tuan Bilal kalau di kampung-kampung dan sebagainya. Tetapi ibu dan ayah tidak mengambil tanggungjawab itu sendiri. Berbeza, minta maaf saya nak sebut ni. Saya nak sebut dia dengan maaf. Mak dan ayah saya 8 orang anak. Setiap satu anak itu semuanya diajar dengan mulutnya sendiri. Talaqi dan musyafahah. Talaqi dan musyafahah. Word for word, letter for letter. Mesti keluar dengan sebutan yang betul, makhraj yang betul. Tuan-tuan dan perempuan. Tapi kalau misalnya ayah saya wakilkan saja, tak juga ada pemantauan. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dalam kelas 30 orang dalam kelas. Ada kelas-kelas tuan-tuan kadang yang soal agama sampai 40-50 satu kelas tuan-tuan dan puan. Macam mana nak menyebut huruf? 50 orang nak sebut huruf tuan-tuan. Macam mana nak sebut makhraj? 50 orang nak sebut makhraj. Macam mana nak sebut dha? Macam mana nak sebut ta? Macam mana nak sebut dha? Tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya nak minta Cikgu Suzy mengulas sikit tentang kita suka wakilkan saja dengan kita tidak memantau apa yang berlaku. Akhirnya anak buta Quran, anak buta agama. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Dr. Zamri, saya nak tambah sedikit. Oleh kerana musim pandemik ni, pelajar-pelajar menggunakan handphone untuk PDPC, untuk pembelajaran. Di sini ibu bapa memberikan kepercayaan kepada anak-anak, kan ada ibu bapa yang bekerja. Dan bila diberikan kepercayaan kepada anak untuk membuat kerja sekolah di musim PKP ni, so ibu bapa mengharapkan anak-anak jujur. Tapi berapa ramaikah, berapa peratuskah anak-anak mereka yang jujur, yang telus dan meneruskan pembelajaran tersebut. Tapi dalam masa sama, dia corner ke kanan, dia corner ke kiri tanpa disedari. Iaitu pentingnya pemantauan. Berbalik kepada soalan Datuk. Saya akui bila kita membuat kajian, kita sembang dengan pelajar-pelajar, Datuk saya guna laras bahasa saya dengan pelajar ya Datuk ya. Okey, dia begini. Bila kita nak mengetahui sesuatu, kita akan sembang dengan pelajar kita. Ada ibu bapa yang memang bekerja, ada yang seorang bekerja dan ada yang suri rumah. Ada yang terpaksa bekerja sampai malam dan ia mempengaruhi faktor pembangunan seseorang keluarga tersebut. Ada ibu bapa yang memang mengakui, cikgu, saya serahkan anak cikgu ni, tolonglah cikgu lain, bimbing anak, buatlah apa saja. Dan janganlah sampai luka atau sebagainya. Itu ibu bapa yang memahami tahap pendidikan mereka dan serah kepada pihak sekolah. Saya dapati kebanyakan ibu bapa menyerahkan kepada sekolah dan mempercayai
kewibawaan pihak sekolah 100% untuk mendidik anak. Kerana apa? Faktor kerjaya untuk kerja. Di sini apa yang saya nak kongsi di sekolah saya, yang pihak Panitia Agama Islam buat, bila kami dapati kajian dibuat daripada soal selidik, saya ucapkan tahniah kepada pengetua saya, Muhammad Fakhur Ruzi bin Mim. Bila dah dapat tahu kisah ini, latar belakang pelajar begini tentang Al-Quran, maka dibuatnya seminggu sekali bacaan Yasin. Sekurang-kurangnya langkah ini pelajar membaca Yasin seminggu sekali. Dan diikuti di mana semua guru pelbagai subjek memberikan tazkirah berkaitan dengan hadis dan sebagainya. Ustazah sekolah saya membuatkan kelas belajar Iqra'. Ada yang hari Jumaat, contohnya yang saya ingat Ustazah Maznah, dia membuat kelas selepas sekolah hari Jumaat. Ketika pelajar lelaki pergi solat Jumaat, akan membuat kelas cek bacaan-bacaan tersebut untuk pelajar perempuan. Dan pelajar lelaki sebelum waktu pergi ke solat Jumaat, Ustazah akan semak bacaan tersebut. Di sini, apabila kita sudah kenal pasti bahawa pertanggungjawaban diserahkan kepada pihak sekolah cuba memainkan peranan di pihak sekolah. Kita dah tidak boleh ibu bapa menyerahkan semua, kita ibu bapa salah sebab ada faktor kekangan. Ada setengah ibu yang bukan nak begitu, tapi ada disebabkan faktor kekangan tersebut. Maka saya rasa seandainya ibu bapa menyerahkan secara baik, terutamanya soal solat, bacaan Quran, kelas agama, ibu bapa memberi semangat, dorongan, motivasi kepada guru-guru seperti apa yang dibuat oleh sekolah saya, Panitia Islam yang diketuai oleh Ustaz Azhar. Saya rasa kalau semua pihak main peranan dan guru-guru sekeliling bersama bergerak sedikit, lama-lama dia akan mewujudkan suasana pembudayaan Al-Quran tersebut. Saya sangat respect, saya sangat terharu di mana bacaan Yasin pada tahun ini yang dimulakan tu sangat tahun lepas hingga hari ini dia sangat membantu sekurang-kurangnya pelajar. Selepas baca Yasin akan diberikan bacaan doa. Bacaan doa situ dihabiskan dengan tazkirah. Sedikit sebanyak dia dapat menyentuh jiwa-jiwa kosong, ruang yang ditinggalkan dengan titik-titik hitam oleh dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jika manusia, Datuk, Doktor, kita banyak membuat kesilapan. Sekurang-kurangnya hari Jumaat, hari barakah, kita cuba baca Yasin, sekurang-kurangnya anak murid semua pun bersama tanpa kita sedari. Itulah caranya dia, Datuk. Masya Allah. Begitulah tuan-tuan, kalau misalnya di sekolah katakanlah pengetua mengambil satu daya inisiatif, seminggu sekali diwajibkan dengan Yasinnya, guru-guru tuan-tuan bergilir-gilir untuk memberikan tazkirah. Tuan-tuan cuba bayangkan, saya terlalu yakin kalau tak dibuat begitu, ada guru tak pernah sekalipun memberi tazkirah. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Kalau misalnya sekolah misalnya di Taiping boleh buat, kenapa sekolah yang lain tidak boleh dibuat? Kalau ini boleh meredakan keadaan, tuan-tuan, meredakan masalah disiplin, meredakan masalah akhlak di sekolah, kenapa tidak dibukakan kepada yang lebih luas lagi, kepada sekolah-sekolah daripada sekolah rendah pun, sekolah menengah sampailah kepada universiti dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita berehat sebentar, saudara, kita berehat sebentar dalam 1 minit begitu untuk mendengarkan sedikit lagi, tuan-tuan dan puan, pesanan daripada Yayasan Sabah. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan
untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang Allah hormati sekalian, tuan-tuan yang hormati sekalian ya. Saya teringat tuan-tuan dan puan ya, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mana sebuah rumah, tuan-tuan, sebuah rumah dalam mana Al-Quran tidak dibacakan, Nabi minta digali liang lubang dalam-dalam. Untuk apa lubang itu, tuan-tuan? Humbankan penghuni-penghuni dalam rumah itu yang Al-Quran tidak dibaca mereka dalam rumah mereka. Tuan-tuan dan puan, berapa rumah agaknya kena umban seperti itu, tuan-tuan. Cuba fikir saja. Rumah tuan-tuan, rumah saya, rumah anak kita, rumah anak saudara kita. Tuan-tuan cuba fikirkan. Dan saya nak relatekan perkara ini dengan apa nak jadi masyarakat kita sekarang ni. Tadi sebelum bermula, tuan-tuan, saya bincang-bincang dengan Cikgu Suzy. Nak kata Dr. Suzy dah. Nak dekat doktor dah ni. Agak dia tahu ni juga kot. Agak dia tahu ni juga kot. Saya bincang, tuan-tuan, tentang apa nak jadi kalau beginilah keadaan anak kita dengan agama. Beginilah dengan Al-Quran. Buta Al-Quran. Kalau yang intelektual pun, tuan-tuan, 80% tak boleh baca Quran. Tuan-tuan bayangkan apa nak jadi negara kita 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa nak jadi pada cucu saya, tuan-tuan, cicit-cicit saya ni, apa nak jadi, tuan-tuan dan puan ni? Kalau agama sudah tidak ada, kalau Al-Quran sudah tidak ada, hidup terkapai-kapai, tuan-tuan. Bayangkan, bukan terkapai-kapai sebagai manusia, terbakai-bakai sampai haiwan inilah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Tuan-tuan, masya-Allah, macam binatang ternak, tuan-tuan. Macam mana tidak binatang ternak, tuan-tuan? Kalau kita tengok pembuangan bayi semakin meningkat, percentage pembuangan bayi di Malaysia semakin meningkat. Dadah semakin meningkat. Penjara Kajang, kalau tengok 4 malam yang lepas, tuan-tuan, salah seorang daripada penjara panel mengatakan satu hari ada kalanya 100-200 orang, tuan-tuan, buan-buan baru masuk dalam penjara di Kajang. Tuan-tuan cuba bayangkan, 90% daripada badan-badan itu tentang agama kosong. Ini bahasanya, kosong agama. Tak tahu sembahyang, tak tahu mengucap, tetapi namanya Hasan, namanya Zamri, namanya Suzy. Tuan-tuan dan puan ya. Jadi Ustaz Dr. Zamri ya, apa nak jadi masyarakat kalau Al-Quran yang merupakan tapak kepada Islam itu sudah tidak ada di hati-hati insan di Malaysia ini? Bagaimana Ustaz? Sila. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada permulaan tadi saya ada sebut firman Allah yang saya tak terjemahkan lagi. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-30 sebenarnya. Ini adalah kata-kata Nabi SAW, tetapi dikodkan dan dirakamkan oleh Allah menjadi sebahagian daripada Al-Quran. Maknanya quotation yang Allah petik daripada kata-kata Nabi itu sampai jadi sebahagian daripada Quran, pastinya menjadi satu benda yang sangat penting. Apa Nabi kata yang dirakamkan oleh Quran surah Al-Furqan ayat 30? Wa qala ar-rasul ya rabbi qaum inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, sesungguhnya kaum aku mengambil Quran ini sebagai sesuatu benda yang dikesampingkan, ditolak ke tepi, diboikot, ya. Sama ada memboikot dari sudut membaca, memahami ataupun mengamalkannya. Ini menjadikan Nabi sedih dan inilah yang menjadi seakan-akan ala-ala fenomena lah juga sekarang ini. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran ini, selain Nabi pesan jangan jadikan rumah-rumah kamu kubur gelap, tanpa sembahyang sunat, tanpa Quran, maka dia sebenarnya adalah step yang awal sekali untuk penyucian jiwa. Apa buktinya? Allah SWT berfirman, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini antara tugas-tugas Nabi, tilawah kepada kaum dia, mengajar tilawah, mengajar baca Yasin macam Cikgu Suzy cakap tadi. Walaupun dia tak faham, walaupun dia hanya baca, tak faham, mula-mula ikut, tetapi fungsi dia wa yuzakkihim, membersihkan
hati-hati mereka. Saya ada satu cerita rakyat lah bagaimana seorang atuk mengajar seorang cucunya untuk membaca Al-Quran. Tapi cucunya ialah cucu milenium kan, dia cerdik. Dia kata, Tok, kenapa saya nak baca Quran? Saya pun tak faham apa yang saya baca. Kemudian atuknya kata, Cu, nampak tak raga tu? Nampak tu dekat bawah tangga tu raga tu kotor dah lama dah tak berusik. Dia kata macam ni, Cu, boleh tak tolong atuk ambilkan air kat sungai? Kat luar dia tu tak berapa jauh daripada rumah ada sungai, menggunakan raga itu. Dia kata boleh tu. Dia pun cubalah untuk ambil raga tu, kemudian pergi ke sungai, ambil air, bawa balik ke rumah. Tapi tak sempat sampai ke rumah, air tak dapat ditakung dan habis. Kemudian cucunya kecewa kerana tak dapat mengambil air menggunakan raga tersebut. Atuknya memberi cadangan. Cu, kali ni kamu cepatkan sikit lari kamu dan speed kamu supaya ambil air itu supaya penuh. Cucu tadi mendapat harapan barulah. Maka dia pun cuba percepatkan larian dia. Dia cepat-cepat ambil air. Tetapi bila sampai ke rumah, masih lagi kecewa kerana tidak dapat mengumpulkan air dengan penuh menggunakan raga tersebut ataupun bakul tersebut. Maka datanglah cucu ini dengan hampa kepada atuknya. Tapi dia kata, mari sini cu, cuba tengok raga tersebut. Walaupun kamu tidak dapat mengambil airnya dengan penuh, tetapi lihatlah raga tersebut. Tadinya daripada hitam, berkeladak, berdebu, sekarang cuba tengok bekasnya sudah menjadi bersih. Begitulah juga dengan hati kita manusia, walaupun kita baca Al-Quran ini tak faham lagi makna, tetapi dia mampu memberikan sinar dan kebersihan kepada hati kita. Inilah yang dibuat oleh Nabi-Nabi dan Rasul, yatlu alaihim ayati, memberi tilawah, mengajar tilawah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lantas wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Bila hati dah mula bersih, dah ada sinar, barulah tak kena tanam kata Datuk tadi kat dalam rumah-rumah, barulah sesuai nak ajar, wa yu'allimhumul kitab wal hikmah, barulah dia ajarkan al-kitab, yakni Al-Quran, barulah al-hikmah. So jangan pandang ringan juga bagaimana pembudayaan untuk baca Al-Quran. Satu permulaan yang baik di sekolah tu, sebab satu surah yang klise daripada dulu yang umat Islam Malaysia ni yang rajin sikit, yang pandai sikit, yang banyak dicetak, surah Yasin adalah satu permulaan yang baik untuk dimulakan dalam masyarakat, yang saya rasa ini satu langkah yang mula yang awal untuk akhirnya pergi kepada yang lebih dalam lagi. Dan pembudayaan di peringkat rumah ini perlu disebarluaskan di sekolah, akhirnya masyarakat dan negara sendiri pun perlu mengambilkan peranan, kerana disebut dalam pepatah an-nas ala dinu mulukihim, manusia itu berdasarkan agama pemerintah-pemerintah mereka. Jadi oleh sebab tu pemerintah yang sudah ada kuasa kena kuat kuasakan apa yang sepatutnya baik untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah kerajaan kita ini sekarang pun dah mula memberikan satu hint yang baik, sebagai contoh hari Jumaat sebagai hari jawi untuk mendekatkan orang supaya jangan buta Al-Quran, buta bahasa Arab. Begitu juga perkara-perkara yang baik, insentif-insentif kepada sekolah dan seumpama dengannya. Kita harap kerjasama juga daripada kerajaan yang memerintah boleh menjadikan perkara ini satu padu, daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas, untuk sama-sama menjana masyarakat yang tidak rosak dan tidak jauh daripada Al-Quran, insyaAllah. Alhamdulillah. Masya Allah, tuan-tuan. Saya tiap-tiap kali mendengar ulasan daripada Doktor dan juga Cikgu Suzy kan ya, saya cemburu tentang masa sebenarnya ya. Kalau dapat apa pun saya cuba panjangkan sikit daripada yang sepatutnya. Mungkin kita berada dalam 10 minit lagi, satu orang satu jawapan lagi insya-Allah. Saya nak pergi kepada Cikgu Suzy ya. Cikgu ya, kalau kita tengok, kenapalah kita tak tertarik kepada Al-Quran? Kenapalah kita tak nak buka Al-Quran? Kenapalah kita tak mau belajar Al-Quran? Kenapalah tak tertanam cinta Al-Quran? Kenapalah kita tak mau mendengar Al-Quran? Tuan-tuan dan puan, sedangkan saya bacakan ini, ada beberapa nama-nama besar. Seorang namanya Gary Miller. Gary Miller ni mengkaji Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan, nak membantu orang Kristian ketika itu supaya memadamkan keyakinan orang Islam terhadap Al-Quran. Tetapi setelah dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang, dia baca, dia tengok dia punya scientific explanation, scientific input yang ada dalam Al-Quran yang tidak boleh, undisputable,
maka dia memeluk Islam. Nak cemoh Islam, nak bentis Islam, nak ranapkan Islam, akhirnya dia memeluk Islam. Ambil Cat Stevens, penyanyi yang hebat, tuan-tuan, penyanyi yang hebat. Setanding dengan The Beatles dan sebagainya, tapi dia solo, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, masuk Islam dia. Bayangkan, tuan-tuan, Maurice Bucaille, seorang tukang bedah yang paling hebat di Perancis, tuan-tuan. Paling hebat. Yang very renowned surgeon, Maurice Bucaille, masuk Islam. Al-Quran menjadikan dia tempat masuk Islam. Tuan-tuan, ambil yang hebat Umar bin Khattab, nak pergi bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan. Tapi singgah rumah adiknya, ada cebisan Al-Quran, mendengar adiknya membaca Al-Quran, menggigil dia, berlari dia, tuan-tuan. Nak pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, Islamkan aku, ucapkan aku, ajarkan aku kalimat untuk aku masuk Islam. Tuan-tuan cuba bayangkan. Tetapi kita ni Islam dah, bapa Islam dah, mak Islam dah. Tetapi tuan-tuan, kenapa hati kita tidak tertambat kepada Islam? Kenapa jiwa kita jauh kepada Islam? Kepada diri kita, tuan-tuan, kenapalah diri kita tidak duduk betul-betul di tengah kecantikan, kehebatan, kebeautifulan Islam itu, tuan-tuan? Macam mana Cikgu Suzy? Ya? Macam mana orang-orang boleh tertawan? Kita tidak tertawan dengan Al-Quran, dengan Islam itu. Sila. Sila Cikgu Suzy. Okey. Mengapa tak tertawan? Saya cerita mengapa tak tertawan. Kalau dia aspek remaja-remaja hari, mengapa tak tawan? Bermaksud, contohnya rancangan-rancangan hiburan di dalam TV, media-media sosial, apps-apps, game-game lebih menarik jiwa mereka. Kenapa? Pembudayaan Al-Quran tu bagi remaja mungkin, oh, ni tak boleh, buat ni tak boleh, yang ni tak boleh. So bila nampak game-game, hiburan-hiburan lain, mereka ke arah sana. Tetapi sebenarnya, jika kena pada caranya, tepat pada masanya, jiwa mereka dalam yang kosong itu, kalau kena pada cara yang tindakan yang betul, insya-Allah mereka akan ikut kita perlahan-lahan. Contohnya Datuk, saya sendiri saya akui, pembudayaan dalam diri kena memaksakan diri kita sendiri. Kita tahu hidayah tu milik Allah, Datuk. Semua orang ada hidayah, tetapi berapa peratus hidayah itu naik sikit dan naik sikit. Kita sendiri kena berusaha. Saya jujur Datuk, sebelum ni mungkin kita letak diri kita masa ni untuk ni, masa ni untuk ni. Tetapi setelah kita melalui satu fasa, turning point dalam hidup tu mengajar kita sesuatu. Contohnya kita mencari, saya jujur Datuk, selepas balik umrah tersebut, yang pengalaman dengan ibu bapa saya di sana, saya cakap, ya Allah terlalu indah dan saya mencari. Kita kena mencari dan seorang guru. Dengan izin Allah kita menjumpa seorang guru itu tersebut, kita mendekati dan cuba mendalami. Dan kita akui nak istiqamah tu bukan senang. Maka diri sendiri yang perlu memaksa diri untuk membuat pilihan. Allah bagi dua pilihan Datuk Ustaz, Doktor. Sama ada pilihan tangan kanan yang baik atau yang buruk. Kita yang memilih benda tersebut. Kadang-kadang kita memikirkan keseronokan dari segi kebendaan, materialistik semua tersebut. Mungkin kewangan, kalau main game dapat duit, kalau ni seronok, dapat glamour, popular. Di situlah kita sepatutnya cuba menarik perlahan-lahan remaja tersebut. Macam cadangan Datuk. Syabaslah Datuk, Instagram Datuk nak buat 1 minit. 1 minit di mana? Budak remaja sekarang, mereka sangat suka Instagram ataupun Twitter. Dengan 1 minit tersebut, sekurang-kurangnya, 1 minit, menarik juga. Short and simple and nice tu menyebabkan mereka mungkin usaha 1 minit tu boleh sentuh sedikit. Dan lama-lama dia akan istiqamah dan akan, menariklah benda ni. Sebab budak remaja sekarang bila video yang sangat panjang, kuliah dia akan tarik, okeylah macam tu. Tapi idea Datuk nak buat 1 minit tu, Alhamdulillah. Teruskan adalah satu cara untuk kita cuba daripada kita tak buat apa, untuk menarik mereka kembali kepada agama dan memasakkan keimanan dan ketakwaan untuk kita bersamalah diri untuk membangunkan ummah kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan, itulah seruan daripada Cikgu Suzy kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita.
Dan kita teropong diri kita, tuan-tuan. Apapun, saya dan tuan-tuan akan mati bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, bawa kerja siang, malam, pagi, petang, Allah tak terima nanti, tuan-tuan. Bawa duit seguni, Allah tak terima nanti, tuan-tuan dan puan. Bawa pangkat sebanyak mana pun Allah tak terima. Bawa kita punya title sepanjang mana pun, takut-takut tidak diterima oleh Allah. Title yang nak dibawa, title seorang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang diberikan ihsan. Inilah title untuk kita bertemu dengan Allah. Di mana asas kepada title ini? Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran dan Al-Quran. Sebab itu saya nak pergi kepada Dr. Zamri. Doktor, saya nak cerita sikit. Saya terbaca ni. Orang buta, mata buta tetapi hati celik kepada Al-Quran. Mata buta. Membaca Al-Quran, belajar dengan Braille. Braille pun sesuatu yang bukannya mudah belajar Braille. Dot itu. Tetapi saya nak sebutkan, Muhammad Fikri Fahmi, 23 tahun. Bilal di Masjid Likas, Kota Kinabalu. Membaca Al-Quran guna Braille. Sekarang tuan-tuan laju dia membaca. Lebih laju daripada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Dan memenangi pertandingan Al-Quran, tuan-tuan, beringkat orang-orang yang kurang celik, yang tidak penglihatan, masalah penglihatan, tuan-tuan, dia menjadi johannya. Dan dia pula mengatakan, tuan-tuan, dia akan berusaha sedaya upaya setakat kemampuan dia menyebarkan Al-Quran, setakat yang dia boleh kepada yang buta dan yang celik, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, dia nak menyebarkan Al-Quran. Dia nak mengajar Al-Quran kepada Hasan yang celik ni, tuan-tuan. Tapi hati Hasan buta, tuan-tuan. Seorang lagi, tuan-tuan, yang saya nak sebutkan ialah Muhammad Fizal. Muhammad Fizal Cik Yusof. Yang dipertua orang cacat penglihatan Islam Malaysia atau Pertis. Bersemangat betul, tuan-tuan. Bila dia dapat Al-Quran melalui Braille, walaupun, tuan-tuan, di umurnya agak lewat sikit, tapi dia cuba, tuan-tuan, untuk mempengaruhi kawan-kawan, mempengaruhi ahli keluarganya, mempengaruhi jiran-jirannya, dan sebagai yang diputus persatuan, tuan-tuan dan puan, dia meletakkan asas-asas kepada persatuannya. Pergilah kepada Al-Quran, dekatilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Bayang, tuan-tuan, orang dan tak nampak dia buta, tuan-tuan, dia buta. Hasan Ali ada buat kerja itu. Hasan Ali ada minta orang baca Quran. Hasan Ali ada minta orang, tuan-tuan, appeal kepada orang. Why not you go to Quran? Why not you go to Quran? Tuan-tuan nampak. Kemudian, seorang lagi, Nur Ashikin Burhanuddin, 43 tahun, dari Felda Bukit Rotan Utara di Johor. Tuan-tuan, mengguna Braille juga, tuan-tuan. Selama 13 tahun. 13 tahun dia belajar Al-Quran. 13 tahun menguasai Al-Quran. Dan sekarang ini di kawasan dia dan di luar di kawasan dia, tuan-tuan. Dia pergi daripada rumah ke rumah untuk mengajarkan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita ni? Tuan-tuan? Kalau dia berjumpa dengan Allah, ya Allah, aku buta, wahai Allah. Tapi aku dapat berjalan, dipimpin oleh orang. Aku nak bawa Al-Quran. Aku kan minta sedekah, wahai Allah. Aku nak bawa Al-Quran. Saya nak berjumpa Allah, nak cakap apa dengan Allah? Dia bahasanya begitu. Bahasa Hasan Ali berjumpa dengan Allah, nak cakap apa, tuan-tuan dan puan? Agaknya Dr. Zamri boleh komen sikitlah tentang itu. Sila, Doktor. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, memang kita rasa tersentuhlah dengan contoh-contoh yang Datuk Hasan Ali sebut ni realiti. Tetapi itulah usaha yang mereka cuba lakukan berbanding kita yang celik ini. Di sebalik kekurangan yang ada, Allah bagikan kelebihan. Ya, di sebalik pula kesempurnaan kita yang tidak cacat penglihatan ini sebagai contoh, ada pula kekurangannya. Jadi oleh sebab itu, janganlah kita menganggap kekurangan itu terus tiada peluang di kalangan orang yang kurang ni untuk mendekati Allah. Bahkan kita tengok contoh-contoh yang disebutkan tadi, mereka ada kalanya lebih mulia daripada kita. Bahkan kita tengok johan kebangsaan baru-baru ni yang tak sempat pergi ke tilawah antarabangsa. Johan kebangsaan adalah seorang yang memakai Quran Braille, juga cacat penglihatan, adik Qayyim. Itu pernah saya latih dalam program TV adik-adikku berpidato di situ. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang contoh-contoh begini,
Sebelum tu saya nak tambah sikit apa yang Cikgu Suzy sebutkan tadi, kenapa daya tarikan begitu menarik bagi benda-benda yang lara ini, tetapi bagi Quran ni seolah-olah kurang daya tarikan. Sebab saya nak relatekan juga dengan soalan Datuk nanti. Pertama, Nabi pun pernah menyebut huffatil jannati bil makarih wa huffatil jannati bis syahawat. Jalan menuju ke syurga ini penuh dengan orang kata kesusahan, dengan benda yang tidak disukai. Tetapi jalan untuk menuju ke neraka penuh dengan benda-benda syahwat yang selari dengan nafsu serakah kita. So jadi ia memang satu cabaran kepada manusia untuk bermujahadah, untuk istiqamah. Dan ada kalanya kita kena minta supaya Allah temukan satu-satu hidayah, satu-satu masa, satu-satu ketika kita mampu membawa Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Baik. Jadi bila kita sebut tentang balik kepada soalan tadi, saya yakin samping Braille ini adalah satu wadah untuk mereka yang belajar, bahkan usaha mereka untuk mengembangkan Al-Quran itu begitu hebat. Sebenarnya peluang untuk mempelajari Al-Quran selain daripada kaedah Braille ini juga sebenarnya banyak. Saya jumpa sebagai contoh sahabat saya, Ustaz Zakaria. Dia pernah membuat inovasi kat dalam Al-Quran ini menggunakan kaedah haraki katanya. Dia ni adalah asalnya seorang slow learner. Tetapi dia punya ciptaan ini mendapat anugerah antarabangsa, menang peringkat antarabangsa. Menyebabkan walaupun dia hanya menggunakan tarian dan gerakan-gerakannya akan tarian, tetapi sangat sesuai untuk orang slow learner yang boleh membaca rumi pun ada. Yang orang kata guna pen sekarang pun ada. Yang hanya menggunakan warna pun ada. Yang menggunakan kaedah macam mari mengaji pun ada. Yang saya dulu tu lah Datuk. Yang advance pun ada. Jadi yang pendek kata, untuk kita mendekati Al-Quran pada zaman moden ini, daripada slow learner, daripada orang buta, daripada telinga saja boleh mendengar, daripada warna, semua ada. Pendek kata, tepuk dada tanya iman je. Kalau tepuk dada tanya selera, selera akan jawab nasi Arab. Tapi kalau tepuk dada tanya iman, kita dah mula bermuhasabah diri. Apa lagi yang kita kurang ni? Kalau orang buta pun sanggup untuk bergolok gadai kehidupan nyawa dia untuk menyebarkan Al-Quran, yang dia sebut sebagai adal alal khair kafa'ilih, penunjuk kepada kebaikan seperti pembuat kebaikan, apatah lagi kita yang masih sihat, celik dan elok ni. Jadi saya teringatlah Datuk, satu cerita yang seakan-akan Datuk tadi, ini cerita benar, dulu viral kat Terengganu. Dia ni tuan-tuan, bila meninggal dunia, satu kampung nampak tentang kuburnya malam-malam bercahaya. Seseorang tu bila dia nampak, dia kata ingatkan dia seorang, nampak, dia tanya kawan dia, kau nampak tak apa yang kau nampak? Nampak. Kau nampak? Kau nampak? Itu kawasan kubur tu. Bila dia tengok ramai-ramai, ni kubur arwah si sekian-sekian. Dia baru mati dalam minggu berkenaan. Kenapa kubur dia bercahaya? Lepas tu jumpalah kepada isterinya. Dia tanya, apa amalan arwah ni menyebabkan kami sekampung ni nampak dia bercahaya pada malam hari. Dia kata, kami ni tak ada amalan apa, suami saya ni, dia ni Quran pun tak pandai. Kan? Macam manalah orang kata Quran pun tak pandai, tapi boleh macam tu. Mungkin ada sesuatu yang akak ada sembunyikan yang kami boleh dapat inspirasi lah. Dia kata macam ni lah, saya walaupun tengok suami saya ni tak pandai baca Quran, tapi setiap malam kerana takut dia termasuk daripada orang yang memboikot Al-Quran, yang Nabi sedih dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang saya nyatakan tadi. Setiap malam dia bangun tahajud tanpa miss, dia akan baca, cuba buka Quran, baca. Bila dia dah baca, ialah dia tak sempat nak belajar dan dia rasa sedih, takut dilaknat oleh Quran, dia dilaknat oleh Nabi, dia peluk, dia cium sampai buka lagi Quran muka surat sebelah. Sama juga tak boleh nak baca. Sampai dia rasa menangis, dia peluk lagi, dia cium, dia dakap sampai ke pagi. Itulah rutin harian dia setiap malam. Sampai isteri dia menunjukkan Quran tadi, inilah Quran yang arwah baca setiap malam, yang dia menangis, dia peluk, dia tak mampu untuk membacanya dalam usia yang tua begitu. Jemaah tengok ketika itu hampir setiap muka lusuh, hampir tulisan keseluruhannya hilang. Dek kerana air mata dan pelukan mereka ini. Itu pun Allah nak tunjukkan sesuatu kemuliaan
Apatah lagi kalau kita mampu membaca dengan baik, usaha kita ini kita variasikan dalam segala platform yang ada. Instanya 1 minit, buat talk show-nya begini rupa, inovasikan kaedah supaya orang minat. Saya rasa Allah tak pandang kepada sekadar natijah. Sebab kalau natijah mungkin ramai kita di kalangan kita yang fail, tuan-tuan. Tetapi usaha tu yang Allah nak lihat untuk menilai kita sama ada ke jannah berjaya ataupun sebaliknya. Datuk, sila. Allah. Kembali. Ustaz, nanti Ustaz, kubur Ustaz bercahaya-cahaya punya hebat macam andang-andang yang apinya besar macam itu. Kalau kubur saya ada satu lilin kecil pun jadilah Ustaz. Ustaz bantulah lilin saya ni supaya angin tiup tak padam lilin saya tu Ustaz. Di kubur saya nanti. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, itulah yang diberikan, tuan-tuan. Ini analogi, ini misalan. Disebut inilah parabol, tuan-tuan. Ini simile, metafor yang diberikan oleh Dr. Zamri tadi. Cantik ceritanya, tuan-tuan. Saya akhirnya, Cikgu Suti dalam masa 1-2 minit je pun yang terakhir ni, saya nak cakap dengan faktor malu ni. Oleh kerana kita dah lanjut usia 30 tahun tak boleh baca Quran, umur 40 tak boleh baca, ramai tak boleh baca. Sahabat-sahabat saya tak boleh baca Quran, tuan-tuan, tak boleh baca Quran. Kebanyakan tak boleh baca Quran. Baca Quran macam mana yang dibaca oleh Dr. Zamri, kemungkinannya, minta maaf, kemungkinannya 100% tak lulus bacaan, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita nak fikir. Tetapi untuk kita pergi ni, dalam umur 40, 50, 60, 70 ni, malu. Tuan-tuan, malu dengan manusia. Tetapi kenapalah kita tidak malu dengan Allah? Nak bertemu dengan Allah nanti, tuan-tuan. Sila Cikgu Susi dalam 1-2 minit begitu hujungnya tentang masalah malu ni. Sila. Ya, Datuk. Datuk, mak saya ni mengajar Quran. Apa yang saya dapati, ada orang-orang sekitar ni yang diakui umur dah 40 ke atas, bukan semua, ada di kalangan yang kurang mahir datang menceritakan bahawa betulkan bacaan solat dan bacaan semua ni. Dan mak saya pun faham, kita tak boleh nak kata kena waktu ni. Mak saya ikut waktu mereka dan mak saya memang tak mengenakan 1 sen, Datuk. Kalau dia nak bagi tu ikhlas ikut dia. Tapi Allah. Apa saya tersentuh mak saya ni, bila dia kata, apa kata datang waktu malam. So bila waktu malam, orang tu pun orang tak perasan lah, Datuk. So di situ saya lihat, kita kena buang perasaan malu tersebut. Saya sendiri pun masih belajar, Datuk. Saya tak malu. Saya akui sebelum saya malu juga, Datuk. Saya malu untuk saya nak share sentiasa kerap. Tetapi apabila saya belajar, mendalami bahawa walaupun satu ayat perkongsian itu mungkin tersentuh atau di mana saja, mungkin itulah saham saya. Sebab kita masuk syurga pun bukan sebab amalan kita. Ar-Rahmat Allah SWT. Dan saya teringat kisah juga, kata Dr. Zamri tadi, Allah akan tanya usaha kita. Seperti kisah Nabi Ibrahim kena bakar burung, terbang, ambil paruh, hantar air tersebut dan orang lain menggelakkannya. Apa burung tu kata? Allah tak tanya kita dapat padam atau tidak api tersebut, tetapi Allah tengok apa usaha kita buat. Itulah Datuk. Kita kena sama-sama daripada diri. Saya sendiri 39 tahun ni, Datuk. Saya nak mendalami ilmu agama. Walaupun orang kata kita keduniaan, dunia is dunia dan masa itu kena seiring. Dan akhirnya kita nak menuju ke alam sana. Mungkin perkongsian kita dapat sedikit ni, Datuk. Saya pun sedikit saya kupas tu, manalah tahu dapat tersentuh. Nanti dekat titian sirat Allah kata mungkin di situ dapat. Siapa yang tak nak tu kan? Kalau Datuk lilin, saya lagi lah. Lilin tu bukan lilin, bara-bara api kat kubur tu, Datuk. Doa dalam saya, Datuk. Itulah. Buang perasaan malu. Sebab apa, Datuk? Kita sekarang ni, bila kita sebut, oh, untuk Allah. Masa siapa bagi? Allah. Mungkin persepsi setengah orang itu adalah poyo. Istilah poyo tu, tetapi kita tebalkan muka kerana Allah SWT. Moga Allah izinkan istiqamah kita.
Wallahu a'lam. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan, saya nak dengar sikit daripada Tuan Zamri. Ini persoalan tentang korban ni. Katanya nak bagi korban, nak hantar ke luar negara dan sebagainya, yang sedang diusahakan oleh Dr. Zamri dan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Mungkin Dr. Zamri ambil mungkin sikit masa untuk menerangkan kepada para penonton kita ni, supaya kita nak agih-agihkan sikit pahala kepada mereka. Dengan pahala mereka yang kita dengan korban ni, tuan-tuan, insya-Allah akan terbukalah pintu hidayah kepada kita semua. Sila Doktor. Ya. Alhamdulillah, kita berada pada bulan hujung dah Zulkaedah, tak lama lagi Zulhijjah, iaitu Raya Haji ataupun Raya Aidil Adha ataupun Raya Korban. Dan di Selangor khususnya, banyak juga masjid dan surau yang telah mengangkat tangan, tidak sanggup dengan SOP yang agak sedikit ketat untuk pelaksanaan korban pada tahun ini. Saya tak pastikan negeri-negeri lain, tapi rasanya terkesan juga. Maka kami memberi alternatif yang baik juga kepada tuan-tuan di luar sana yang nak berkorban di luar negara, seperti mana di Mekah, di Kemboja, di Afrika, ya, dan negara-negara lain boleh berbuat demikianlah. Dan saya banyak pada kali ini lebih kepada Mekah, khususnya kambing. Kita rasa kambing ni mahal kat Mekah, tapi dia bawah 500. Sekitar 485 boleh untuk akikah ataupun korban seekor kambing. Dan bila kita sebut pasal sentimen Mekah ni berbanding negara-negara yang saya sebutkan yang lain tu pun ada juga. Teringat tentang solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda, tetapi Ibn Bas, mantan Mufti Saudi Arabia, termasuklah juga Ibn Hajar Al-Haythami, ulama salafun soleh dahulu, mengatakan bukan sahaja solat di Masjidil Haram, tetapi segala ketaatan yang dilakukan di kawasan haram di Makkah semuanya digandakan 100,000 kali ganda. Maka cantik juga bagi siapa yang tersekat ataupun nak mengambil peluang untuk memperbanyakkan pahala untuk melakukan ibadah korban di Makkah sanalah. Jadi kalau untuk tujuan tersebut, bolehlah hubungi nombor 019 2707 303 019 2707 303 Saudara Amin untuk menguruskan kesemua-semua benda tu. InsyaAllah dia akan bagi tuan-tuan link. Tuan-tuan boleh klik link tersebut untuk bayar terus dan pilih package yang mana, boleh bayar terus ataupun boleh bayar manual. Kita akan tolong key in kan pada sistem pada negara-negara yang disebutkan tadi. Walaupun Mekah ni bunyi orang kata negara kaya, tetapi sebenarnya diat, dam, semua tidak boleh dibawa keluar daripada Mekah, menunjukkan orang miskin di Mekah sentiasa akan ada sampai akhir zaman. Ya, dan memang negara-negara Islam pelarian seperti mana Pakistan, Bangladesh, kan negara-negara susah daripada Afrika, kebanyakannya memang ada penempatan khusus di Mekah sana yang mereka ini bukan senang dan diberikan bantuan untuk daging korban dan seumpama dengannya. Jadi nombor yang saya kongsikan tadi boleh dimanfaatkan. Moga-moga dapatlah juga memberi keringanan kepada saudara-saudara kita yang susah di sana dengan harga yang juga berpatutan sesuai dengan SOP yang mungkin ketat sedikit pada tahun ini kerana pandemik. Wallahu a'lam. Sila Datuk. Tadi nombornya 019 270 7303. Betul Ustaz? Betul ya. Jadi tuan-tuan nak hubungilah tuan-tuan dan puan, masa dah tak banyak sangat lagi. Tuan-tuan hubungilah sebanyak mana pun, minta anak, minta isteri, minta adik, abang dan kakak, jiran, tetangga dan sebagainya. Sebar-sebarkanlah tuan-tuan. Inilah jalan-jalan tuan-tuan. Inilah jalan-jalan, inilah lorong-lorong untuk mendapatkan kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan dan puan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Yayasan Sabha macam yang tuan-tuan tahu akan membangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah, iaitu untuk memberikan program, tuan-tuan, program pendidikan hujung usia. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Itu gunanya. Komplek Anjung Husnul Khatimah satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia yang kita akan bangunkan ini. Dan tuan-tuan, yang kedua, dan buku-buku yang 3 serangkai ini, tuan-tuan, insya-Allah, apa pun buku ini hasilnya kita tumpahkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Dan satu lagi, tuan-tuan, tadi mungkin tak nampak, tuan-tuan para penonton mungkin nampak, tuan-tuan, kita punya taska nursery yang namakan First Move Childcare Center.
Ada 8 cawangan sekarang ni, ada 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Lembah Kelang ni tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ini pun kita gunakan kalau ada keuntungan. Sekarang ni belum ada keuntungan, baru setahun 3 bulan aja. Bila ada keuntungan pun nak disalurkan secara berterusan untuk menghidupkan kompleks Tanjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan dalam tahun depan ni, kita mula bangunkan insyaAllah. Sekarang tuan-tuan bolehlah berwakaf, bolehlah berzakat, bolehlah berinfak, bolehlah bersedekah, bolehlah berfidyah, bolehlah beramal saleh dan amal jariah tuan-tuan. Non-profit making. Tolong tuan-tuan dan puan insyaAllah. Saya harap tuan-tuan jangan lupa besok pagi pukul 7. Besok pagi pukul 7 tuan-tuan, titisan embun pagi besok pukul 7. 122 hari besok tuan-tuan. 122 hari besok. Titisan embun pagi. Dan malamnya tuan-tuan, insyaAllah malamnya kita bertemu lagi. Pukul 9 suku malam besok tuan-tuan dan puan, kita bertemu lagi dengan satu lagi tajuk dengan ahli panel yang lain pula tuan-tuan untuk membincangkan tajuk-tajuk mengenai Islam agar kita lebih faham. Dengan kepahaman itu insya-Allah lebih terpanggil kita untuk mendekati dan untuk membawa agama Islam dalam kehidupan kita insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Suzy, terima kasih kepada Dr. Zamri, terima kasih kepada para penonton yang hormati sekalian. Salam kami kepada semua, salam kami kepada mereka yang menonton, salam kami kepada mereka yang tidak sempat menonton apapun tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap hari 7 pagi kita ada, 9.15 malam pun kita ada. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim.